Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'd, fa inna ashrafal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Yang saya hormati ahli tawakal kuasa masjid daerah Tapak, para asatizah, para pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah summa alhamdulillah summa alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebanyak-banyak. Sepatutnya tuan-tuan puan-puan sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita di banyak nikmat dan sepatutnya selayaknya memang kita perlu sangat-sangat tuan-tuan memperbanyakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, sambung balik tuan-tuan pengajian kita. Baik, al-i'tiqad zalika li'anna al-i'tiqad al-qalbi la yakfi li qabul al-iman. Baik, ada kata dekat sini yang bermaksud sesungguhnya percaya sahaja dekat dalam hati ini tidak cukup untuk iman itu diterima. Tak cukup kan? Dia kata kenapa? Kalau kata iblis mu'taqidan billah. Sebab apa dia? Iblis, tuan-tuan, yang berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu, dia tu lebih percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kita. Iblis tu sendiri dia berdialog. Kita tak pernah. Jadi antara kita dengan iblis yang berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu siapa lebih percaya? Dah tentulah iblis yang berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih percaya tentang kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau baca ala lisanihi fil Quran, benda ni tuan-tuan datang dekat lisan dia sendiri dekat dalam Al-Quran. Allah Ta'ala catatkan ayat Rabbi fa'anzirni ila yawmi yub'atsun. Ya Tuhan aku, kata iblis, fa'anzirni, bagi tempoh kepada aku sampailah ke hari yang yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Jadi wa ma'azali
dan bersama-sama dengan ini atau bersama-sama dengan itu, iaitu demikian. Faqad wasafa Allahu bil kufri li taqabburihi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sifatkan iblis itu dengan kufur. Kerana apa dia? Li taqabburihi an amal ma amara Allah bihi. Kerana kufur, sombong, bongkar, pelagak dia tu. Tak nak dia melakukan apa benda yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa iblis, melainkan iblis, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Melainkan iblis, aba wastakbara, enggan, sombong dia, wa kana minal kafirin, dan dia daripada golongan yang kufur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ma mana'aka an la tasjuda idh amartu. Allah Taala tanya ke iblis, apa benda yang menghalang kau sujud kepada aku bila mana aku suruh sujud kepada dia? Kenapa benda pasal apa kau tak nak buat? Apa kata iblis? Ana khairun minhu, aku ni lebih bagus lagi daripada dia. Baik, tuan-tuan, minggu lepas sebulan lepas saya dah terangkan sebab seberapa besar pun jawatan kita, tuan-tuan, jangan kita rasa apa dia, ana khairun minhu, aku ni lebih bagus, pangkat aku tinggi, ada berbintang lagi kan, paling tinggi bintang tu kan, bintang ke paku, saya tak tahu pangkat tu tuan, tapi yang saya tahu mungkin bintang-bintang pun lah. Aku ada 4 bintang, ada 3 di ketang, kau ada berapa? Bawa dia cantik dia, contohnya lah kan? Dia dekat dalam camp, dekat itu memang perlu dia silakan. Tapi sifat yang kata ana khairun minhu, buang daripada dia. Iblis sendiri kata ana khairun minhu. Tak payah tuan, tak payah. Siapa pun kau, ustaz ke kau banyak beramal ke, siapa pun kau, tolong benda dibuang daripada diri kita. Apa kalau ustaz dia lari, tapi dahsyat lagi tuan-tuan. Tapi dahsyat ni, kamu ramadkan inna Allah antahulu ma la taf'al. Itu lagi, maksudnya kemukaan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kamu cakap tapi kamu tak perbuat. Ayat ni lagi satu. Bila baca tu ayat-ayat yang ni, tuan-tuan rasa macam balik pula tak jadi penceramah kan? Takut, tapi kena sampaikan. Walaupun kita tak melakukan semua benda yang kita cakap, tapi benda yang kita cakap ada yang kita buat. Tuan-tuan, kalau kita bercakap semua, boleh kita buat semua. Ada orang yang tak boleh, tuan-tuan. Ada ustaz yang boleh, silakan. Tapi kalau saya sendiri, tuan-tuan, saya bagi tahu saya lemah, saya tak mampu. Baik, yang mana boleh saya teruskan, insya-Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, fal imanul haq, jadi iman yang benar itu iaitu merangkumi apa dia, al-aqidah sabitah, akidah yang tetap, la yukhalifu asyak, yang tidak bercampur aduk dengan keraguan. Tak ada bercampur aduk dengan keraguan. Yang kedua apa dia, al-amal allazi yusaddiqul aqidah. Dan dia yang kedua ialah amalan yang dibenarkan dengan akidah. Amalan itu. Jadi amalan ini dia kata banyak jenis. Amalul qalb, kerja hati. Mislu seperti mana khauf min Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya contohkan dekat tuan-tuan AES yang berada. Tuan-tuan jenis memang lanjang kereta ni. Jenis masuk skirt lah katakan kan, masuk Formula 1. Dekat highway, ialah tuan-tuan lanjang tekan minyak sampai habis. Kalau boleh meter tu pusing 2 kali tuan-tuan nak kena pusing. Tapi depan AES tuan-tuan buat macam mana? Tawaduk aja kononnya tawaduk dalam satu way saja. Kan? Lepas daripada AES macam mana? Lanjang pula. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Kita duduk dekat dalam masjid.
Kita duduk dekat dalam mana-mana tempat. Kita pergi sahaja ke mana-mana tempat. Allah Ta'ala melihat. Allah Ta'ala mengetahui. Mengetahui dengan segala benda yang kita buat. Tuan-tuan. Lepas apa dia buat lagi? Bahagia lagi bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, sebesar mana pun dosa kita buat, tuan-tuan, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, taubatan nasuha. Taubat sebenar-benar taubat Allah Ta'ala terima. Bila kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, meninggalkan benda-benda lepas yang kita tak buat, janganlah pula kita pergi cerita dekat orang. Tak usah cerita. Tak usah cerita benda yang kita buat. Pergi tonggang benda tu, pergi tonggang benda tu. Tak usah cerita. Kalau nak jadikan iktibar ataupun pengajaran, ada dekat hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah cukup. Tak payah nak cerita aku tu begitu, aku begini kan. Kahwin mana aku tak legakan. Macam-macam tak payah diceritakan. Amat rumpit apa kan. Itu pun tak payah cerita. Bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadis ini an Abi Sa'id Sa'd bin Abi Malik dan Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Maksud dia apa dia? Hadis ini daripada Abu Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada zaman dahulu ada seorang lelaki, dia telah membunuh 99 orang. 99 orang, tuan-tuan. Dia bunuh ni, orang ni. Nak cerita taubat. Dia bunuh 99 orang, tuan-tuan. Kita nak menyembelih seekor ayam, kadang-kadang kita takut, kan? Jangan kita bunuh. Nak sembelih ayam kita takut, kan? Tengok darah, tak mampu. Jadi orang ni, tuan-tuan, dia bunuh 99 orang. Okey? Fasa'ala al-a'lami ahli al-ard. Kemudian dia ingin bertaubat, dicarinya seorang yang paling ahli. Lepas tu fadalla ala wajh. Lalu ditunjukkan kepadanya seorang rahib. Rahib ni ahli ibadah. Lepas tu fa'atahu faqala innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Fahal yumkin min taubah. Maksud dia apa dia kata? Maksud dia lalu ditunjukkanlah kepada orang yang bunuh ni seorang rahib ahli ibadah. Dia menyatakan bahawa dia telah membunuh 99 orang. Apakah dia boleh bertaubat? Jawab rahib, tidak. Tak. Lalu dibunuhnya pula rahib itu. Menjadikanlah cukup orang yang dibunuhnya 100 orang. Tuan-tuan, 100 orang dibunuh, tuan-tuan. Orang ni. Tapi jangan pula lepas ni tuan-tuan pergi bunuh orang, jangan. Jangan saya mengajar ni, bukan suruh tuan-tuan pergi bunuh orang, jangan, tuan-tuan. Itu salah. Yang ini zaman-zaman bila itu Allahu a'lam. Sebab apa? Syariat zaman dahulu dengan zaman ni lain, tuan-tuan. Syariat zaman dahulu lain, zaman ni lain. Zaman Musa, Nabi Musa dengan syariat lain. Cara mereka bertaubat zaman-zaman dahulu, bunuh diri. Itu zaman dahulu, tuan-tuan. Zaman sekarang tak. Bila Nabi Muhammad SAW diutuskan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tinggalkan tubuh ila Allah taubatan nasuha, tinggalkan semua benda yang kita buat. Zaman dahulu syariat dia lain. Cuma yang cerita ni zaman bila Allahu a'lam. Baik. Jadi dibunuh pula rahib ni, jadi cukuplah 100 orang yang dibunuh. Ada pasal perempuan tu sebab kadang-kadang
Tuan-tuan, kadang-kadang bila kita nak menjawab soalan orang itu kena seperti itu. Baik, kemudian dia mencari orang yang paling alim. Kemudian dia dah lepas bunuh, dah cukupkan 100 orang, maka ditunjukkan kepada seorang alim. Maka beliau menyatakan kepada orang alim itu bahawa dia membunuh 100 orang. Cuba tuan-tuan bayangkanlah tuan-tuan, kalau datang dekat depan tuan-tuan dulu, tuan-tuan ingat tak kes kali buntu? Apa? Kali buntu kali apa dah? Kali buntu lah. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan bayang kalau lah dia hidup datang kat dalam ni. Tuan-tuan kena buat dia kali buntu dengan senjata macam tu, tak cabut lagi. Yang ni orang ni dia datang dekat seorang rahib ni, orang yang alim ni, dia kata dia dah bunuh 100 orang. Kalau kita ada mampu cabut lagi ibu, orang tak pasal-pasal kan, kita kena buang. Jadi dia dah bunuh 100 orang. Dan dia kata apakah dia ni boleh bertaubat? Jawab orang alim, ya, boleh. Agama dia takut kepada Allah Taala lah. Tapi tuan-tuan, dia kata ya boleh bertaubat. Siapakah yang boleh menghalang dia daripada bertaubat? Dan maksud kita tak ada siapa yang boleh menghalang dia daripada bertaubat. Lalu orang alim dia kata, pergilah kamu ke suatu tempat, kerana di sana terdapat orang yang beribadah kepada Allah. Pergi, bertaubat, pergi ke tempat lain. Beribadahlah bersama-sama mereka dan janganlah kembali ke negerimu, kerana negerimu itu tempat yang jahat. Orang alim dia kata. Maka orang itu pun menuju ke sana. Dia pun bila dia nak bertaubat, dia pergilah meninggalkan tempat dia dan pergi menuju ke tempat yang orang alim dia bagi tahu. Dalam perjalanan itu dia telah mati mengejut. Tuan-tuan, mati mengejut. Kan kita ni pun kadang-kadang tak tentu tuan-tuan. Bila kita mati, Wallahu a'lam. Siapa ke kau, ustaz ke kau tetap akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap diri pasti akan merasakan mati. Cuma mungkin yang mati yang ini mati sebab malangan, ini mati sebab macam-macam. Ada yang mati sebab sakit jantung dan sebagainya. Mati mengejut. Tuan-tuan, sudah dalam tengah sembahyang isyak ni elok je. Balik malam meninggal dalam tidur kan. Pagi-pagi besok tengok innalillah. Padahal malam ni dia duduk kat sebelah kita je. Okey. Itu ada biasa tuan-tuan. Sebab tu sebelum kita tidur ada satu doa yang perlu kita baca. Tuan-tuan buka dekat dalam kitab Riyadhus Shalihin ni. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik rahbatan wa rahmatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Tuan-tuan baca doa tu, lepas tu tidur kan? Baik. Jadi orang ni bila dia dalam perjalanan tuan-tuan telah datang mati, dia mengejut. Maka berlakulah pertengkaran di antara malaikat rahmat dan juga malaikat azab. Kata malaikat rahmat, dia telah datang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati. Kata malaikat azab pula, sesungguhnya dia belum pernah langsung melakukan amal kebajikan. Lalu datang kepada mereka ni malaikat yang menyerupai seorang manusia sebagai hakim di antara mereka. Lantas hakim itu berkata, ukurlah di antara dua negeri itu, manakah yang lebih dekat kepadanya, maka dia adalah untuk dia. Maka mereka pun, malaikat mereka pun mengukur dan didapati bahawa yang hampir kepadanya ialah negeri yang dituju. Lantas malaikat rahmat mengambil roh dia, tuan-tuan. Tuan-tuan, hadis ni ada dekat dalam riwayat Bukhari dan juga
dan juga Muslim. Apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis ini, tuan-tuan? Rasulullah SAW mengambil satu pendekatan dalam memberi nasihat dan tunjuk ajar dengan membuat contoh apa yang benar-benar dulu yang telah berlaku di kalangan umat-umat yang terdahulu yang tidak menyalahi dengan syariat. Tuan-tuan, ni antara taubat, tuan-tuan. Al-inabah maksudnya ataupun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-inabah ilaih wa tawakkal alaih, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Tuan-tuan, ayat ini juga saya dah bacakan pada minggu lepas. Cuma tuan-tuan sampai sini je lah. Minggu lepas ataupun bulan lepas sampai sini. Ini mukadimah, cuma sambung bulan lepas dia. Start daripada sini lah kuliah kita pada malam ni. Maksud itu baru mukadimah dia tadi, tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan jangan tidur je lah. Kuliah kita baru nak start. Baik, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa maksud dia, tuan-tuan? Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, bila mana orang-orang mukmin ni mereka melihat ahzab, mereka kata tadi, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya janji. Wa sadaqa Allah wa rasuluhu. Benar Allah Taala dan juga Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan tidak menambah kepada mereka orang-orang mukmin ni apa dia? Iman dan juga taslima. Penyerahan. Maksud kata tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Peperangan Khandaq, peperangan ataupun peperangan Ahzab ni, tuan-tuan ya, berlaku. Peperangan ini juga lebih dikenali sebagai peperangan Khandaq. Sama ada Ahzab ataupun Khandaq. Tapi yang banyak, tuan-tuan, peperangan yang kita yang diingati adalah peperangan Ahzab ataupun disebut Ahzab. Dalam waktu kita hari raya, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzab. Wa hazama al-ahzab wa ahzab sampai sekarang ni, tuan-tuan, start daripada peristiwa Ahzab tu, kita sahabat bertakbir dan sampai kepada kita. Tuan-tuan bertakbir macam itulah dulu. Tapi kenapa Ahzab ni yang menjadi sebutan sampai sekarang ni? Hari raya kita baca. Sedangkan kalau nak diceritakan tentang peperangan Uhud, peperangan yang lain-lain, lebih hebat lagi, tuan-tuan. Lebih hebat lagi, tuan-tuan. Kalau nak diceritakan bagaimana peperangan yang pertama, Badar Kubra, yang mana Nabi Muhammad SAW sekat kafilah dagang yang diketuai oleh Abu Sufyan. Bila mana Abu Sufyan dapat tahu aja, dia pergi ikut jalan jauh. Dia pergi ikut jalan jauh dan selamat dia barang dagangan dia. Kehendak Allah Subhanahu wa taala berlaku peperangan. Itu saya tak cerita panjanglah, tuan-tuan. Pada malam ini saya ceritakan tentang peperangan Khandaq. Ianya berlaku pada bulan Syawal tahun yang kelima daripada hijrah. Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punca dia apa dia, tuan-tuan? Punca dia terjadi peperangan. Punca dia terjadi peperangan ialah sebab Bani Nadir diusir keluar daripada Madinah. Diusir keluar. Bani Nadir diusir daripada Madinah. Jadi ramailah pemimpin-pemimpin mereka, antara dia Salam dan beberapa orang pemimpin lain, mereka pergi ke Mekah. Datang ke Mekah dengan tujuan apa dia? Menyeru, mengajak
memperangsangkan kaum Quraisy agar supaya dia memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kabur, mereka kata tuan-tuan dekat Quraisy, mohlah bersama-sama kami. Moh bersama-sama kami memerangi Rasulullah, memerangi Muhammad. Dia tak panggil Rasulullah, memerangi Muhammad. Moh. Lalu orang-orang Quraisy ni tuan-tuan, dia kata apa dia? Dia kata kepada orang-orang Yahudi ni, kamu ni orang ahli kitab ni, kamu mengetahui tentang perselisihan kami dengan Muhammad. Apakah agama kami yang lebih baik ataupun agama Muhammad? Tuan-tuan, Yahudi datang nak mengajak Quraisy bersama-sama mereka. Of course, dah tentulah tuan-tuan dia akan kata apa dia, agama yang dipegang oleh kaum Quraisy itu lebih bagus lagi daripada agama Muhammad. Dah tentulah tuan-tuan, dia akan mengutarakan janji-janji yang manis. Ayat-ayat itu ayat-ayat yang manis. Tuan-tuan, yang ini yang berlaku. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang bermaksud apa dia tuan-tuan? Am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlihi faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan 'azima. Maksud dia, adakah mereka ini dengki kepada manusia? Itu maksudnya kepada Muhammad. Kerana kurniaan yang Allah Ta'ala berikan kepada dia, kurniaan Allah Ta'ala berikan kepada dia, apa dia? Sebab apa tuan-tuan? Zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi-nabi sebelum itu adalah daripada golongan Yahudi, golongan mereka. Sehingga kan tuan-tuan, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan menjadi nabi, mereka menakutkan kaum-kaum Arab. Yahudi ditakutkan kaum Arab, dia kata akan datang nabi akhir zaman pada kalangan bangsa Yahudi yang akan memerangi bangsa Arab dan sebagainya. Mereka menakutkan kaum Arab begitu. Tapi bila mana mereka nampak ciri-ciri kenabian itu ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifat dengki mereka itu tak nak mereka percaya, tak nak terima. Tuan-tuan, ni di kalangan orang-orang Yahudi. Jadi pada saat bila mana Yahudi berkata macam tu tuan-tuan kepada orang-orang Quraisy, orang-orang Quraisy ni pula jadi seronok. Seronok tuan-tuan, orang-orang Quraisy ni sebab apa? Mereka sangka agama mereka, pegangan mereka itu lebih betul lagi daripada Nabi Muhammad. Nah, Yahudi ni pula tuan-tuan, selepas dia bagi tahu dekat Quraisy, dia pula pergi pula dekat satu kabilah yang nama dia Ghatfan, mengajak juga untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ajak juga. Kemudian apa dia? Pergi pula mereka ke sebuah daerah yang dipanggil Ghatfan, sama juga Ghatfan. Di sana juga, dekat sana juga mereka mendapat sambutan yang baik. Tuan-tuan, dah lagi pergi. Bila mana dia kena usir, dia pergi dekat satu kabilah, pergi dekat Quraisy, pergi pula dekat Ghatfan dan beberapa tempat lagi. Jadi bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat tahu tentang berita kebangkitan mereka ni, dah berpakat-pakat dah datang dah, lantas baginda pun mengadakan mesyuarat dengan para sahabat dia untuk menentukan apa langkah-langkah yang kita nak buat ni, benda apa yang kita nak buat ni. Dalam keadaan macam ni, Salman Al-Farisi menjadi mencadangkan, dia bagi tahu dekat Parsi, lebih kurang macam itulah tuan-tuan, dia kata kami dekat belah Parsi, kami kali pagi. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersetuju dengan Salman Al-Farisi dan menggali parit. Parit yang digali tuan-tuan bukannya sikit, sebab itu bukannya biasa sahaja.
Kuda tak boleh nak melompat. Tuan-tuan yang pernah main kuda mungkin tuan-tuan tahu berapa dia jauh kuda tu boleh melompat. Mungkin daripada sini ke pintu tu kan besar dia, dan dia buat parit tu di keliling. Tak boleh nak masuk. Tak boleh nak masuk, tuan-tuan. Jadi bila mana Salman Al-Farisi ni bagi tahu benda tu, Nabi Muhammad SAW dengan sahabat-sahabat yang lain, mereka membuat parit yang memang cukup besar. Tahu tuan-tuan, waktu nak gali parit tu, tuan-tuan, ada batu yang sahabat sendiri tak dapat nak pecahkan. Sahabat tak boleh nak pecahkan batu. Dan Nabi Muhammad SAW sendiri yang pecahkan batu. Bagaimana gagah Nabi Muhammad SAW, tuan-tuan, boleh pecahkan batu. Nabi ketuk kali pertama pecah keluar api. Dan Nabi tanya kepada sahabat, nampak tak apa benda yang berlaku? Sahabat kata, mestilah. Kalau bahasa of course lah kan, betul. Mestilah. Nabi sahabat nampak apa benda yang berlaku. Allah Ta'ala bukakan hijab Nabi Muhammad SAW. Nabi nampak yang umat dia akan buka Yaman. Umat dia akan mengislamkan orang-orang Yaman. Tuan-tuan, orang Yaman. Orang Yaman 99% Islam. Al-iman di Yaman. Iman dekat Yaman. Al-fiqh di Yaman. Fiqh itu ada dekat Yaman. Wal-hikmah Yamaniyah. Dan hikmah itu juga ada dekat Yaman. Jadi hadis ni, tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi dekat Yaman, memang dia tulis besar-besar. Sebab apa Nabi beritahu iman itu dekat Yaman. Dan ramai tuan-tuan di kalangan kita ni, golongan-golongan saya yang memang berasal daripada Yaman. Ramai. Syed Nurul Syam, Syed Amin Alba, Syed tu, Syed ni, kan? Dan malah kita punya sultan pun ada di kalangan keturunan mereka, daripada belah-belah Yaman. Ada, tuan-tuan. Baik, jadi kekuatan musuh Quraisy dan juga sekutu-sekutu dia dalam peperangan ni seramai 10,000 orang. Manakala kaum muslimin hanya 3,000 orang sahaja. Dalam pada salah seorang pemimpin Yahudi yang bernama Hayy bin Akhtab adalah di antara orang yang meniupkan api peperangan bagi kaum Quraisy. Tuan-tuan, maksud kata ada di kalangan mereka ni, tuan-tuan, meniupkan api bersemangat. Tuan-tuan dah. Jadi berlakulah peperangan. Sahabat Allah Ta'ala, tuan-tuan, hantar bantuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berupa angin dan meniup habis semua kemah-kemah yang dibuat. Habis semua. Allah Ta'ala hantar angin dia, habis semua, tuan-tuan. Tak boleh nak buat apa. Tak boleh. Sebab apa? Tentera Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni berupa angin, berupa macam-macam lah, tuan-tuan. Kumal, jaran, belalang, tuan-tuan, itu semua tentera Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan banyak lagi tentera Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tuan-tuan. Angin itu sendiri menyebabkan habis. Tuan-tuan, kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak membinasakan satu tempat, cukup senang. Senang sangat-sangat, tuan-tuan, senang. Bertawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tuan-tuan. Itu kisah peperangan Ahzab. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga berfirman, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan ke atas Allah Ta'ala, maka hendaklah orang-orang mukmin itu bertawakal. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila mana kamu dah berazam sesuatu, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat lain, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa dia bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
Dan banyak lagi tuan-tuan ayat yang berkaitan dengan tawakal ini tuan-tuan. Baik, lalu apa yang seterusnya tuan-tuan? Amalul lisan. Kerja lisan. Kerja lisan tuan-tuan. Lisan itu bercakap. Tadut syahadatain. Menyebut syahadat. Mengucap syahadat. Tasbih. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu istighfar. Wal istighfar. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah ila Allah. Dan juga berdakwah ataupun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a ruhul ibadah. Apa dia maksud dia? Doa itu adalah kepada ibadah ataupun otak kepada ibadah. Otak kepada ibadah tuan-tuan. Dulu saya terangkan dekat tuan-tuan, benda mudah dia nak faham. Ad-du'a ruhul ibadah. Mudah je tuan-tuan. Saya bagi contoh dekat tuan-tuan. Kalaulah tuan-tuan keluar daripada masjid ni nak balik nanti, tuan-tuan nampak orang tak ada kaki. Tuan-tuan kata yang ini anak sekian. Kecil manis lah semua lah kan, ataupun kemalangan lah. Jalan bukan kaki. Tengok orang tak ada tangan kan, orang tak ada tangan. Tuan-tuan kata ini anak orang ni, anak orang ni. Tuan-tuan jalan depan lagi, tuan-tuan depan kubur, betul. Tuan-tuan jumpa orang tak ada kepala, tuan-tuan nak kata anak siapa? Tuan-tuan nak kata anak siapa? Kalau saya cabut lagi itu sampai korang baru ke memikir, itu kan maknanya anak siapa lah yang tak ada kepala. Baru ke memikir. Tak ada kerja pun ada fikir kat tempat ni. Tuan-tuan, kalaulah kata kita jumpa orang tak ada kepala, tak boleh kita kata orang. Dan macam mana kalau kita beribadat? Doa ruhul ibadah. Kan? Doa tu otak kepada ibadah. Lepas sembahyang, jangan cabut dia terus kan? Kalau ada kerja yang penting, betul-betul penting tu, berzikir ke apa ke dekat dalam kereta tu, doa adalah tuan-tuan. Banyak doa yang kita boleh amalkan. Tuan-tuan, bertasbih. Okey, bertasbih amalan lisan. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, amal jawarih, amal kerja-kerja anggota tuan-tuan. As-salat, sembahyang. Az-zakat. Lepas tu apa? Saum, puasa. Al-jihad fi sabilillah. Berjihad kepada Allah Subhanahu pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa talabil ilm lillah. Dan menuntut ilmu juga kerana Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala. Tak apa siapa pun penceramah dia. Sebab tu niat kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Datang masjid dengar ustaz tu bercakap, terus berfollow, dapat pahala. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan berbolos dalam saya, berbolos tuan-tuan pahala. Kalau tuan-tuan tidur dekat dalam kuliah maghrib ni, tak apa, tak ada masalah kan? Tidur. Tuan-tuan, kita menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu tijar, berniaga ni pun memang penting tuan-tuan. Penting berniaga ni. Memang. Tuan-tuan, doa pula untuk orang yang paling kaya masuk Islam. Contoh, sebab apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Sayyidina Umar masuk Islam, Nabi doa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, yang mampu bagi hebat Islam ni dengan salah seorang di antara dua Umar. Allah Ta'ala pilih siapa? Umar Al-Khattab. Sebab dia kata dulu hebat. Waktu zaman tu dia hebat. Zaman kita sekarang ni, orang-orang yang bukan Islam, mereka nampak hebat dengan kekayaan mereka. Tuan-tuan, orang yang bukan Islam, mereka takut apa dia?
Mereka takut kalau ekonomi mereka jatuh. Tuan-tuan doa Allahumma a'izzal Islam bi rabat wa. Tuan-tuan, ya Allah ya Tuhanku bagi hebat Islam dekat Malaysia ni dengan rabat wa. Tuan-tuan bayang, rabat wa dia ada berapa trilion bilion dia punya harta. Saya tak tahulah tuan-tuan tahu dia orang paling kaya dekat dalam Malaysia. Kalau dia masuk Islam sebelum dia meninggal, katakanlah dia masuk Islam, apa harta zakat agak-agak meningkat tak? Mungkin. Kita nak berdakwah dengan orang, kita tak tahu. Yang kita boleh buat, kita doa. Nabi doa untuk Umar Al-Khattab, kita doa untuk Robok untuk siapa-siapa. Yang kita nak dapat. Tuan-tuan doa. Cuba tuan-tuan bayangkan, kalau Allah kata sebab doa tuan-tuan betul-betul dia masuk Islam, apa macam? Ada tak apa-apa? Baik. Lepas tu buat az-zira'ah, peladangan. Pergilah ladang, tanam sayur dan sebagainya. Tafsinah, pembuatan. Buatlah benda-benda tuan-tuan yang boleh kita jual dan benda, buatlah. Yang baik-baik. Cuma kita jangan menipu dalam timbangan. Berniaga dah elok dah. Masalah menipu dekat dalam timbangan ini pun tak elok. Jangan cuba-cuba nak menipu dalam timbangan. Kalau dekat belah-belah Yaman, tuan-tuan, kalau dia tahukan besok lusa tuan-tuan pergi ke Yaman, Yaman dia masih negara kuno lagi, masuk lama lagi lah tuan-tuan, negara lama lah. Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi ke pasar dia, timbang yang biasa tu pun ada. Tapi biasanya mereka timbang guna ada satu macam batu, bukan besi lah, besi. Besi tu mungkin sekilo, mungkin setengah kilo, mungkin 1,4 kilo gitulah. Tuan-tuan ada dia punya kilo-kilo besi tu. Dan biasanya dia orang timbang, letak besi tu kat sini, letak berapa, nak contoh sekilo daging, letak besi sekilo kat sini. Cuma masalah dia, apa dia? Kadang-kadang dekat belah daging atau daging tu dia letak batu dekat timbang tu kan. Jadi bila dia letak daging dekat atas tu, jadi kurang sikit lah, tak sama dengan bukan tak sama, maksud kata dia macam daging tu akan jadi lebih sikit. Daging tu akan jadi lebih sikit ni benda-benda yang biasa berlaku dekat Yaman. Cuma kalau tuan-tuan pergilah ke pasar-pasar dia, tuan-tuan tengok bawah timbang ada tak batu, ada tak betul. Kalau ada, terus dibuang, buang batu. Tapi benda ni memang biasa berlaku, memang biasa berlaku. Tambah pula kalau tuan-tuan tak reti cakap Arab, lagi memang kena. Biasalah. Kalau kita dekat negara-negara orang tu memang biasa. Jadi apa lagi tuan-tuan, al-sina'ah. Sina'ah buatlah. Jadi tuan-tuan, last sekali, al-iman yazid wa yanqus. Iman ini dia bertambah dan berkurang. Iman ni tuan-tuan, iman kita ni dia bertambah dan juga berkurang. Wa hunaka diterangkan sebab taqwiyatul iman. Nanti sebab iman ini bertambah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza tuliyat 'alaihim ayatun zadatuhum iman." Dan apabila dibacakan ke atas mereka ayat-ayat Allah Taala, zadatuhum iman, bertambah mereka dengan iman. Dalil ini ayat Al-Quran ini menunjukkan kepada kita apa dia? Yang iman itu bertambah. Iman itu bertambah dengan amalan. Dan iman itu berkurang dengan maksiat. Tuan-tuan, memang kita ni tuan-tuan dekat Malaysia ni memang pergi ke sana, pergi ke TF, pergi ke sana, memang nampak orang itu gini kan tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, zaman kita ni perbanyak
Yang mana kita mampu buat. Amalan kebaikan yang mana kita mampu buat. Walaupun amalan baik yang kita buat tu sedikit, tapi kita buat benda tu berterusan, itu lebih bagus lagi tuan-tuan. Lebih bagus lagi. Tuan-tuan datang masjid, masuk sekupang kata tahu. Contoh, besok sekupang lagi, Zuhur sekupang lagi, subuh sekupang, maghrib sekupang, isyak sekupang, ajar Allah sampai bila sekupang lagi. Itu pada manusia, pada pandangan kita mungkin benda tu sikit, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kita tak tahu. Amalan yang kita buat itu terusan sekupang aja. Sampai COVID kita biar sekupang aja. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kita tak tahu. Dan macam-macam lagi lah tuan-tuan, perbanyakkanlah amalan-amalan sunat. Memang zaman kita ni, kita duduk dekat hujung zaman. Bila kiamat Allah Ta'ala. Imam Syafi'i dia nampak betik ataupun tumit perempuan, hilang dia punya hafalan. Tuan-tuan, kita pergi TF dah lebih dari tumit kita nampak kan. Macam mana ngapai ni kejap masuk, lepas tu keluar. Sama lah tuan-tuan dengan saya. Sebab apa kita sekarang ni duduk bukan akhir zaman. Jadi last sekali tuan-tuan, saya bagi tahu perbanyakkanlah tuan-tuan ni amalan-amalan sunat yang mampu kita buat sebanyak-banyaknya. Sebab tu tuan-tuan, kita ni pun tak tahu bila kita akan mati. Baik tuan-tuan, saya rasa cukuplah setakat ni. Tuan-tuan pun dah tengok 2 jam. Lepas tu eloklah saya berhenti. Kalau tuan-tuan cabut lagi, saya sewa ada maka ada dia. Baik, yang baik itu datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang yang lemah itu datang dari kelemahan diri saya. Maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.